Assalamualaikum kepada puan Rosna Imar dan kawan-kawan sekalian. Kumpulan kami akan menerangkan sedikit tentang amalan mesra alam yang patut kita lakukan di rumah. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Alia binti Muhammad Fazil dan saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu Nur Alia Ilyana binti Nordin, Rosmaisara binti Cik Nordin, Aina Farhana binti Anwar dan Tugartini Sarian. Jadi, kami akan menunjukkan amalan mesra alam yang perlu kita praktikkan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafana binti Anwar. Saya akan melakukan cara-cara untuk mengurangkan pembaziran air dan menggunakan barang kita semula. So, yang pertama, gunakan kain untuk mengelap meja dapur dan tempat kerja. Kain boleh digunakan semula berbanding kertas tisu. Penggunaan kain dapat mengelakkan pembaziran. Selepas menggunakan kain, kita seharusnya membasuh supaya dapat menggunakannya semula. Yang kedua ialah menggunakan semula bekas plastik atau bekas kaca untuk tempat menyimpan barang. Seperti saya menyimpan semua barang-barang aksesori saya ke dalam bekas plastik ini. Okey, dah siap. Yang ketiga ialah menggunakan semula beg plastik membeli belah untuk mengisi barang buangan. Assalamualaikum, saya Nur Alia Ilyana. Seterusnya saya ingin melakonkan cara-cara untuk menjimatkan tenaga. Okey, first kali kita kena menggunakan periuk yang bersesuaian. Contohnya, saya memasak dengan kuantiti yang banyak. Okey, saya menggunakan periuk yang besar. Untuk menjimatkan tenaga, kita harus menutup penutup periuk ni supaya haba tidak keluar dan masakan dimasak dengan cepat. So, kita boleh menjimatkan tenaga. Berikut adalah cara-cara terbaik untuk menguruskan kertas-kertas terpakai dan terbuang. Jadikan ia amalan sama ada di rumah anda. Setiap kertas berbeza kualiti dan kandungannya. Adalah lebih baik anda mulakan dengan mengasingkan mengikut jenis kertas tersebut. Jika anda tidak mampu asingkan mengikut kumpulan pun tak apa. Cuma pastikan yang anda kumpul itu semuanya adalah bahan dari kertas. Kertas terbuang mempunyai nilai yang tinggi di pasaran kerana sumbernya yang semakin terhad dan mahal. Kertas-kertas yang telah diasingkan tadi bolehlah dijual di tempat pengumpulan barang kita semula. Lihatlah, barang terbuang juga memberikan peluang buat anda. Walaupun nilainya mungkin kecil, tetapi sumbangan anda dalam memastikan ianya tidak terbuang begitu saja tidak ternilai harganya. Kita hendaklah sentiasa menutup suis elektrik apabila ingin keluar ataupun tidak digunakan kerana ia dapat mengelakkan pembaziran serta mengurangkan kos perbelanjaan bulanan. Yang ketujuh pula, hentikan membasuh kereta dengan menggunakan paip semburan kerana ia adalah satu pembaziran. Gunakan air yang diisi di dalam baldi untuk mencuci kereta. Okey, seterusnya untuk menjimatkan tenaga elektrik, kita harus menggunakan mesin basuh apabila baju telah penuh. Okey, jika kita menggunakan mesin basuh apabila baju sedikit, kita telah membuang tenaga ataupun membazirkan tenaga kita. Seterusnya, apabila pakaian yang kita basuh telah selesai, air lebihan yang di dalam mesin basuh, kita boleh menggunakan contohnya kita boleh mengomop lantai, kita boleh mencuci
apa-apa saja dan mengelak tingkap. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Rosmai Sarah binti Cik Nordin. Saya akan menunjukkan cara-cara untuk menjimatkan air dan menjimatkan tenaga elektrik. Kita hendaklah memilih barangan yang mempunyai label penggunaan tenaga supaya dapat menjimatkan tenaga elektrik yang digunakan. Jika didapati barangan tersebut tidak mempunyai label penggunaan tenaga, kita disarankan untuk tidak membelinya agar tidak berlakunya pembaziran. Kawal kadar aliran air apabila menggunakan paip kerana ia boleh mengurangkan pembaziran. So, kesan amalan mesra alam pula ialah yang pertama, dapat mengurangkan pembaziran. Yang kedua, menjimatkan pembelanjaan pelupusan sampah. Ketiga, kepupusan sumber alam dapat dielakkan. Dan yang terakhir, kesihatan manusia terjamin. Thank you. Kesimpulannya, kita hendaklah menjaga sumber alam sekitar kita dengan lebih baik tanpa melakukan kerosakan dan kemusnahan agar kehidupan tidak terjejas. Oleh itu, marilah kita sama-sama memelihara dan memelihara alam sekitar agar dapat memberi manfaat kepada generasi akan datang. Kerana menjaga alam sekitar adalah peranan kita.